Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nabila binti Samadin. Hari ini saya akan membentangkan sebuah buku yang telah ditulis oleh saya yang bertajuk Pelaburan Rumah Lelong. Baiklah, maksud pelaburan. Pelaburan bermaksud suatu aktiviti menanamkan modal atau wang melalui pembelian instrumen kewangan atau aset secara langsung atau tidak langsung untuk kegunaan masa hadapan dengan harapan modal yang dilaburkan mendapat keuntungan atau manfaat pada masa akan datang. Antara jenis-jenis pelaburan ialah: yang pertama, pelaburan tunai dan faedah tetap yang digunakan sebagai akaun transaksi. Yang kedua, dana amanah pelaburan hartanah iaitu REIT. Pelaburan ini adalah bagi bangunan dan hartanah. Yang ketiga ialah saham yang dikenali juga sebagai equity. Seterusnya, hartanah. Hartanah merupakan pelaburan jangka panjang. Ia juga menawarkan nilai kepada pelabur dalam dua cara, iaitu peningkatan dalam nilai modal dan memperolehi pendapatan daripada sewaan rumah. Antara salah satu contoh pelaburan hartanah ialah pelaburan rumah lelong yang akan kita bincangkan kemudian. Yang kelima, dana unit amanah. Dana unit amanah adalah wang daripada ramai pelabur individu yang dikumpulkan untuk membeli aset dalam kuantiti yang banyak. Akhir sekali ialah bond. Membeli bond kerajaan atau syarikat dan menerima pulangan pendapatan yang tetap. Sekarang kita masuk kepada maksud rumah lelong. Rumah lelong bermaksud rumah yang gagal dijelaskan bayaran ansuran bulanan oleh pemilik. Oleh itu, pihak bank telah mengambil kembali daripada pembelinya. Rumah tersebut akan dijual oleh bank ataupun sesuatu pihak individu melalui lelongan awam yang diadakan di mahkamah tinggi, pejabat tanah atau di tempat lelongan awam. Terdapat juga kes di mana pinjaman bank yang tidak mendapat kelulusan, maka pembeli tidak dapat meneruskan pembeliannya. Maka dengan itu, rumah tersebut ditinggalkan kosong begitu saja. Pada masa kini, terdapat rumah lelong yang telah didiami oleh pemilik asal dan terdapat juga rumah lelong yang masih belum pernah diduduki oleh pembeli asal. Perkara asas yang perlu diteliti oleh pembeli adalah dari segi syarat kelayakan pinjaman atau pembiayaan perumahan. Yang ini kecuali pembelian cara tunai, lokasi, harga rumah, reka bentuk dan keadaan fizikal serta kos yuran guaman. Pada tahun 2020 merupakan waktu yang sesuai untuk membeli rumah lelong kerana berlakunya kegawatan ekonomi. Dan antara bulan Disember 2020 adalah merupakan salah satu waktu terbaik untuk membeli rumah lelong. Mengapa yang terbaik? Ini ada beberapa faktor, iaitu yang pertama, pasaran yang laku keras, iaitu pemilik kediaman terdesak untuk menjual unit kediaman mereka pada kadar 30 hingga 40% di bawah harga pasaran. Dan ini merupakan peratus yang tertinggi pada tahun 2020. Yang kedua, kemampuan kewangan rakyat Malaysia, di mana kegawatan ekonomi semasa telah mendesak untuk penurunan harga rumah. Yang ketiga, dasar kerajaan yang menggalakkan. Disebabkan kerajaan terpaksa melaksanakan penjana demi menggalakkan transaksi jual beli hartanah di Malaysia dan menggerakkan ekonomi domestik serta aktiviti import dan ekspor susut. Pembeli rumah menikmati potongan cukai dan 10% dalam tempoh yang tertentu. Jadi, ramai pembeli rumah yang terpaksa menjual unit kediaman secepatnya. Mengapa rumah dilelong? Kebiasaannya, tuan rumah atau peminjam gagal untuk membayar tunggakan ansuran dalam tempoh yang dijanjikan kepada pihak institusi kewangan. Pihak bank akan memohon kebenaran dari pihak mahkamah dan melantik pelelong sebagai wakil jualan dalam menjual sesuatu hartanah. Terdapat beberapa langkah yang
boleh kita ambil sebelum membeli rumah lelong. Yang pertama, kita perlu mengenal pasti rumah lelong terlebih dahulu, di mana lokasinya, supaya kita berpuas hati dengan kawasan tersebut. Yang kedua, kita perlu bertemu dengan pemaju dan pejabat tanah untuk menyemak butiran penting yang kita perlukan. Yang ketiga, periksa rumah lelong dan kawasan sekitar. Apabila kita perlu membuat pemeriksaan terperinci supaya kita dapat menggambarkan apa yang kita perlu perolehi setelah mengetahui rumah lelong yang hendak dibina. Seterusnya, kita perlu mendapatkan batuan peguam untuk menyelesaikan urusan pembelian rumah lelong. Dan yang terakhir sekali, kita perlu bersiap sedia untuk lelongan. Kita perlu menyediakan sejumlah deposit yang diperlukan untuk lelongan iaitu sebanyak 10%. Kemudian kita masuk bab 2 iaitu kelebihan dan kekurangan rumah lelong. Kelebihan rumah lelong ialah harga rumah lelong ialah lebih rendah dan di bawah harga pasaran. Dan rumah lelong juga lebih mudah untuk disewakan berbanding rumah subsil dan rumah baru kerana harganya yang lebih rendah. Antara kekurangan rumah lelong ialah rumah lelong dianggap tidak diminati oleh pembeli rumah dan juga fizikal rumah yang perlu diperbaiki kerosakan pada keadaan rumah yang telah ditinggalkan oleh pemilik lama. Dan rumah lelong juga perlu melalui proses bidaan di dalam majlis lelongan awam. Terdapat juga masalah pemilik lama yang enggan keluar dari rumah walaupun sudah menerima notis pengosongan rumah. Rumah lelong juga perlu terdapat bil cukai tanah atau bayaran yang masih belum dijelaskan oleh pemilik lama. Dan rumah lelong perlu mempunyai tunai sebanyak 10% dari harga rumah sebagai bank draft untuk memasuki proses bidaan. Seterusnya, kita masuk bab 3 iaitu aplikasi dalam pembelian rumah lelong. Pembelian rumah sendiri versus pembelian rumah untuk disewa. Apabila anda membeli rumah untuk anda duduk sendiri, ia merupakan satu liability. Apabila bank memberikan sejumlah wang sebagai aset di dalam akaun bank anda, maka akaun anda akan menjadi satu liability. Anda dinasihatkan untuk memiliki liability yang sedikit jika anda membeli rumah untuk tinggal dan bukan untuk disewa. Pembelian rumah untuk disewa pula, jika anda membeli rumah untuk disewakan, maka keuntungan perlu menjadi pertimbangan utama. Aset yang anda beli sepatutnya dapat menjana hasil untuk anda. Maka, anda perlu tahu komponen kosnya dan pendapatan bersih atau kerugian daripada pembelian itu. Cara pengiraan keuntungan daripada hasil rumah yang disewakan adalah kita tengok kepada contoh terus. Okey, contoh harga yang kita sewa kepada penyewa yang 1,500 dan harga rumah yang kita perlu bayar kepada bank iaitu RM952.29 dan RM48 merupakan cukai pintu, cukai tahunan ataupun penyelenggaraan jika ada kerosakan yang berlaku. Maka hasil sebulan kita yang boleh kita terima ialah RM499.71 sebulan. Home Loan Calculator merupakan aplikasi untuk kita mengetahui bayaran akaun sebulan yang perlu kita bayar jika kita membeli rumah. Sebagai contoh, anda membeli rumah sebanyak RM300,000 pada usia 25 tahun. Maka anda perlu membayar RM952.29 selama 45 tahun. Kemudian, kita masuk average theory. Average theory mempunyai dua, iaitu OPM dan OPT. OPM iaitu other people money digalakkan untuk hartanah sahaja dan tidak digalakkan untuk saham kerana harga saham tidak menentu. Maka
OPT pula adalah apabila anda mengupah seseorang untuk bekerja di bawah penyelidikan anda. Other Paper Money, OPM dan My Own Money, MOM. Ini merupakan contoh penggunaan Other Paper Money dan My Own Money. Strategi OPM ialah yang pertama, beli dan sewa, iaitu cash flow strategy. Sebagai contoh, anda membeli rumah dan kemudian anda sewakan rumah kepada orang lain. Yang kedua, jual rumah setelah harga rumah naik, iaitu flipping strategy, di mana jika anda membeli rumah, setelah anda membeli rumah, kemudian anda menjual rumah tersebut setelah harga rumah tersebut naik. Kemudian kita pergi ke pengiraan kadar faedah pinjaman. Yang pertama adalah baki berkurangan dan versus kadar faedah rata. Yang kedua, nisbah pembiayaan hutang, iaitu debt service ratio, di mana ada dua komponen, iaitu komitmen dan pendapatan. Yang ketiga, pegangan kekal versus pegangan berpajakan. Di sini ada rule of thumbs, di mana bayaran angsuran rumah adalah 10% daripada pendapatan sebulan. Jika pendapatan individu tersebut sebanyak 3,000 sebulan, maka bayaran angsuran adalah sebanyak 300. Di sini anda dinasihatkan supaya membeli rumah hanya pada harga bawah 200,000. Jika anda ingin membeli rumah dengan harga 300,000, maka anda perlu menyediakan 10% daripada wang pendahuluan dari harga rumah, iaitu sebanyak 30,000. Pihak bank memberikan pinjaman kepada pembelinya sebanyak 90% pinjaman, 100% pinjaman atau 110% pinjaman jika permohonan tersebut diluluskan. Gambar-gambar tersebut merupakan contoh rumah lelong yang ada di Johor. Kemudian kita masuk bab 4, iaitu pembidaan rumah lelong. Setiap pembelian rumah lelong perlu melalui proses pembidaan. Terdapat dua cara, iaitu menghadirkan diri ke mahkamah tinggi ataupun pembidaan di atas talian. Sebelum bidaan dilakukan, anda dinasihatkan untuk berurusan dengan pihak bank untuk membuat pinjaman. Anda perlu bertanya kepada pihak bank jumlah wang pinjaman yang boleh diberikan oleh pihak bank kepada anda. Jadi, anda dapat membuat bajet sebelum membida. Contohnya, jika pihak bank memberi pinjaman hanya sebanyak 200,000, anda tidak boleh membeli rumah lelong sebanyak 300,000. Jika tidak, anda tidak mampu untuk membayarnya. Setelah anda berjaya mendapatkan rumah lelong semasa proses pembidaan, maka anda dapat membayar terus dalam tempoh 90 sehingga 120 hari. Jika anda tidak dapat membayar dalam tempoh tersebut, maka deposit anda tidak akan dapat dikembalikan. Antara proses bidaan sistem e-lelong. Sistem e-lelong merupakan sistem pertama di Malaysia yang mengendalikan lelong awam harta tidak alih di mahkamah tinggi secara dalam talian tanpa perlu hadir ke mahkamah. Sistem ini memudahkan pembida untuk membuat carian rumah lelong tanpa sebarang tekanan atau gangguan dari pihak ketiga. Apabila kita membida, kita sangat stres dan mempunyai tekanan daripada pihak lain kerana kita melihat pesaing-pesaing kita. Sistem ini tidak perlu risau kerana mempunyai ciri-ciri security untuk memastikan data kita selamat. Pembida boleh mendaftar masuk sistem e-lelong melalui portal yang ada di mana. Okey. Cara daftar e-bidding lelong rumah. Yang pertama, kita perlu mendaftar akaun sebelum memulakan proses bidaan. Yang kedua, kita perlu menyediakan modal deposit sebanyak 10%. Dan kita perlu
membayar sehari sebelum hari membida. Yang ketiga, menghantar bank draft ke Mahkamah Tinggi. Yang keempat, menunggu waktu bidaan dibuka. Setelah menghantar bank draft dan slip ke Mahkamah Tinggi, anda perlu menunggu waktu pembidaan. Anda dinasihatkan untuk daftar masuk ke akaun anda 5 minit lebih awal supaya anda tidak ketinggalan. Dan yang kelima, mula sesi bidaan. Sekiranya anda berjaya, anda boleh mula mencetak kontrak dan mula membayar dalam tempoh 90 menyelesaikan bayaran anda dalam tempoh 90 hingga 120 hari. Kesimpulannya, jika anda bercadang untuk membeli rumah lelong pada harga yang lebih murah, adalah penting untuk anda mempunyai ilmu tentang rumah lelong. Pada masa kini, apa yang kita perlukan sudah berada di hujung jari. Kita hanya perlu mencari maklumat atau iklan tentang rumah yang hendak dilelong. Tetapi ada juga maklumat atau iklan yang hanya indah kabar dari rupa. Rumah yang diiklankan tidak sama seperti yang berada di depan mata. Maka, anda perlu membuat tinjauan sebelum bersetuju untuk membeli rumah lelong tersebut dan memastikan sendiri bahawa rumah tersebut dalam keadaan baik. Akhir sekali, cara pengurusan wang adalah penting. Anda perlu mengawal emosi supaya tidak menjadi tamak dan takut. Cara pembelian yang salah dan tamak juga akan mengakibatkan kerugian yang berganda. Anda juga dinasihatkan untuk membeli rumah pada usia yang muda supaya anda tidak terbeban pada waktu anda sudah berusia kelak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.